Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, Sarawak sekali lagi mencipta kejayaan di peringkat antarabangsa apabila Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak memenangi anugerah pencapaian khas dalam GIS SAG dalam persidangan pengguna S3 2022 bertempat di San Diego, California, Amerika Syarikat. Projek Electronic Land and Survey Information System (ELASIS) dan Mobile LASIS telah dipilih untuk menerima anugerah berprestij berkenaan daripada lebih 100,000 projek yang lain. Anugerah ini diberikan kepada laman pengguna di seluruh dunia untuk mengiktiraf kerja cemerlang dengan teknologi GIS, yang mana anugerah tersebut telah mengiktiraf ELASIS dan Mobile LASIS yang mewujudkan one-stop virtual office. Menurut JTS, dalam satu kenyataan media pada Khamis, inisiatif ELASIS dan Mobile LASIS adalah untuk mengubah sistem penyampaian perkhidmatan jabatan itu secara digital dengan misi membawa pejabat ke setiap pintu rumah. Selain itu, projek tersebut juga adalah transformasi berterusan kepada sistem penyampaian perkhidmatannya untuk memenuhi keperluan pihak berkepentingan dan pelanggan. Ia terbukti cekap dan berkesan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP di mana orang ramai terjejas oleh pandemik COVID-19. Hadir ke persidangan pengguna S3 2022 sekaligus menerima anugerah berprestij SAG daripada Presiden S3 Jack Dangermond ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, diiringi oleh Timbalan Menteri Sumber Asli dan Perancangan Bandar Sarawak Datuk Len Talib Saleh serta Penasihat Kementerian Antarabangsa Perdagangan, Industri dan Pelaburan Sarawak Datuk Muhammad Narudin Majais. Turut hadir Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak Dr. Zaidi Razak, Pengarah Unit Pemodenan Perkhidmatan Sarawak Michael Roni Langgong dan Pemangku Pengarah JTS Awang Zamhari Awang Mahmud. Berita seterusnya, pelaksanaan projek penahan hakisan tebingan Sungai Simunjan yang disenaraikan dalam Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan (IRSDA) sudah diluluskan. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, projek penahan hakisan sepanjang 525 meter yang bernilai lebih 74 juta ringgit itu merupakan antara 5 projek yang dipohon Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Dris dalam IRSDA. Menurutnya, 4 lagi projek yang dipohon ialah cadangan kerja-kerja penahan hakisan tebingan sungai di Sungai Kampung Sageng Fasa 2 sepanjang 500 meter anggaran jumlah sebanyak 20 juta ringgit. Sebenarnya ada 5 projek, iaitu yang pertama adalah penahan hakisan tebingan Sungai Simunjan sepanjang 525 meter dan anggaran kosnya adalah 74 juta lebih. Yang kedua adalah Riverbank Erosion Protection Work Sungai Kampung Sageng Fasa 2 Simunjan juga 500 meter yang berjumlah anggaran jumlahnya adalah 20 juta. Dan yang ketiga adalah Proposed Riverbank Erosion Protection Works di Sungai Sageng Fasa 3 Simunjan. Panjangnya adalah 700 meter, anggaran kos 200 juta. Yang keempat adalah Proposed Riverbank Erosion Protection Works di Sungai Kampung Tebuan Simunjan, 500 meter, anggaran kos 20 juta. Yang kelima adalah Upstream Flood Bypass Simunjan Town, Lubuk Samsu, panjang 1,300 meter, anggaran kos 252 lebih juta. Dan ada lagi projek lain, ada satu lagi projek di Pantong. Nilai projek belum tahu. Jadi untuk 5 projek ini nilainya adalah 567 lebih juta. Beliau berkata demikian semasa melakukan tinjauan dan lawatan ke beberapa kampung serta kawasan yang mengalami risiko hakisan sungai di Simunjan pada Khamis. Antara kawasan yang dilawat oleh Dr. Hazlan dalam program tersebut adalah Kampung Sageng Ulu, Kampung Sageng Sabal, Kampung Sageng Hilir, Kampung Tabuan, tapak projek penahan hakisan tebingan Sungai Simunjan dan lawatan diakhiri di Kampung Pantong. Turut hadir adalah Pengarah Alam Sekitar Negeri Sarawak JAS, Hamzah Muhammad, Assistant Controller Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB, Kenny Poon, serta pegawai kerajaan lain. Laporan selanjutnya, masyarakat setempat harus membantu pihak agensi kerajaan dalam membendung salah laku para peniaga di kawasan masing-masing. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben berkata, penglibatan masyarakat akan meningkatkan keberkesanan inisiatif pihak kerajaan bagi menangani isu kepenggunaan.
Menurutnya, program advokasi kepenggunaan penting bagi meningkatkan kesedaran kepenggunaan dalam membina pengetahuan, kemahiran, nilai dan kapasiti sekaligus memainkan peranan sebagai pengguna yang bijak dan bertanggungjawab. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan program advokasi kepenggunaan pemerkasaan peranan pengguna daerah Serian di Dewan Persidangan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian pada Khamis. Katanya lagi pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP turut sentiasa mempertingkatkan usaha menyebarkan maklumat kepada masyarakat terutama isu penipuan dalam talian yang masih merupakan aduan tertinggi diterima di Sarawak. Beralih ke laporan selanjutnya, tanggal 22 Julai 1963 terpahat dalam sejarah bumi Kenyalang, tarikh yang menandakan berakhirnya penjajahan di Sarawak. 2 tahun lepas, sambutan hari yang penuh bermakna ini diraih tanpa aktiviti bersemuka ekoran pandemik COVID-19. Namun tahun ini seluruh rakyat Sarawak akan kembali menyambutnya seperti tahun-tahun yang lalu sebelum wujudnya pembudayaan norma baru dalam komuniti. Ini membuktikan bahawa tidak kira apa jua cara dan konsep, tarikh keramat itu tetap menjadi keistimewaan rakyat di negeri ini. Ikuti laporan wartawan kami mengenai pentingnya sambutan Hari Sarawak. Sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai ini kembali menemui kita secara fizikal selepas 2 tahun disambut secara hybrid dan sederhana akibat pandemik COVID-19. Walaupun dunia masih bergelut dengan penyakit itu, namun ianya tidak menjadi penghalang untuk rakyat Sarawak menyambutnya dengan norma baharu. Saya nak tanya Firdaus, kenapa kita perlu sambut Hari Sarawak setiap tahun? Kerana ianya dapat mengukuhkan lagi perpaduan dan keharmonian setiap etnik di negeri ini. Betul tak? Betul. Dalam masa sama, bagi saya, ia juga untuk dijadikan sebagai asas supaya kita memperingati jasa dan juga pengorbanan pemimpin dan juga pejuang Sarawak. Kerana pada tarikh 22 Julai itu, Firdaus, itu adalah tarikh di mana negeri ini ditadbir oleh anak Sarawak sendiri. Ya, setuju. Itu pendapat kita, Lia. Bagaimana pula dengan pendapat orang lain? Jom. Kena Hari Sarawak tu kita mesti sambut. Sebab kita sebagai rakyatnya kami rasa pentinglah Hari Sarawak tu untuk disambut bagi mengingatkan dari sini asalnya kita tu sebagai orang Sarawak. Kami paling banggalah sebab kita banyak budaya, banyak bangsa. Jadi kita berbilang kaum. Jadi benda yang macam menyatukan kita lah. Kami banggalah sebab kita ramai, kita macam family yang besar lah. Kita bersambut Hari Sarawak setiap tahun untuk kita memperingati hari yang bersejarah di negeri Sarawak. Ia adalah salah satu platform juga untuk menegakkan bakat-bakat yang ada di Sarawak melalui persembahan, pentas, hiburan, budaya-budaya kita di Sarawak dan melalui tarian, nyanyian, lagu-lagu patriotik, lagu-lagu budaya Sarawak yang macam ni lah. I think it's quite important to stay united lah because Sarawak is very diverse. We are very different from other countries. Like even though we have a lot of cultures, a lot of races, we just overlook our differences lah, and we're very proud of this country. Sekian laporan daripada kami, saya Firdaus. Dan saya Lia Amira Untuk Buletin Tegas. Selamat Hari Sarawak. Happy Sarawak Day! Dalam perkembangan lain, kes jangkitan dan kematian disebabkan wabak COVID-19 kini menimbulkan kebimbangan kepada setiap golongan masyarakat, lebih-lebih lagi apabila munculnya subvarian baru. Di peringkat global, kes jangkitan COVID-19 meningkat untuk 4 minggu berturut-turut selepas angka kes menurun pada Mac dan setakat 27 Jun hingga 3 Julai. Lebih 4.6 juta kes jangkitan dilaporkan dengan 8,100 kematian. Sementara itu, di Malaysia pula kes jangkitan ini turut mengalami peningkatan namun masih lagi dalam keadaan terkawal. Ikuti laporan lanjut dari wartawan kami mengenai perkara ini. Assalamualaikum dan salam Sarawak Pesayang bersama saya Nur Iqbal Hamjani. Wabak COVID-19 kini masih lagi menular dalam masyarakat kita, bahkan perkara ini menjadi kebimbangan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Baru-baru ini akhbar tempatan melaporkan WHO menyuarakan kebimbangan dengan peningkatan semula jangkitan dan kematian akibat COVID-19. Perkara ini turut memberi kebimbangan kepada beberapa orang awam yang ditemui di sekitar Kuching dan mereka juga turut memberi kesaranan kepada orang ramai tentang perkara tersebut. Untuk orang muslim dan juga orang jangan kepada mereka
dalam masa pandemik tu jangan terlalu bebas, jaga SOP, untuk langkah-langkahnya itu orang mesti ikut arahan BBM. Dengan sekali tidak itu apalah kesihatan diri kita orang semua diikut. Dalam masa yang sama itu orang mesti bertanggungjawab juga, jangan terlalu leka lah. Kami ingin menyeru pada rakyat yang di luar sana sentiasa mematuhi SOP, jaga jarak, sentiasa mencuci tangan selepas keluar, dan jangan lupa mana yang si ambil vaksin, sila ambil vaksin. Sekian, terima kasih. Meskipun kini telah berada di fasa endemik, tetapi ia bukan tiket untuk kita melalaikan apa-apa langkah-langkah daripada kerajaan. Ingat, kita harus mematuhi segala SOP kerajaan yang telah ditetapkan bagi membendung wabak COVID-19. Sedikit berita mengenai program ibadah korban. Cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB N32 Simanggang meneruskan tradisi ibadah korban pada tahun ini sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Program anjuran PBB Ranting Kampung Muhibah pada Isnin menyaksikan sebanyak 3 ekor lembu sumbangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang berangkap Ketua Cawangan PBB N32 Simanggang, Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, tumbang dalam program berkenaan. Daging korban tersebut diagihkan kepada penduduk di sekitar kawasan Simanggang, merangkumi 5 zon JKK Kampung Muhibah, RPR, Taman Harmoni, Taman Srijaya dan Taman Desa Indah. Di Satok, sebanyak 2 ekor lembu dikorbankan dalam majlis korban di Kampung Masjid Segoleng dan Kampung Bintango Kecil 2022 dalam program ibadah korban tahun ini. Majlis tersebut diserikan dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki yang turut serta dalam aktiviti melapah daging sambil beramah mesra dengan penduduk di kedua-dua kampung berkenaan. Turut hadir Ketua Ranting PBB Masjid Datuk Abang Arifin Abang Bohan, Timbalan Ketua Cawangan Satok Helmi Osman, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Abdul Samad Ghani dan ketua-ketua masyarakat setempat. Datuk Arifin dalam pada itu menzahirkan penghargaan kepada Datuk Ibrahim dan Ahli Parlimen Petrajaya merangkap Menteri Kanan Kujaya Datuk Seri Fadilah Yusof atas sumbangan lembu untuk membolehkan program itu dilaksanakan. Katanya daging korban tersebut diagihkan kepada 20 orang asnaf dalam kawasan Petrajaya dan kawasan Satok serta semua penduduk di dalam ranting masjid yang merangkumi warga Kampung Bintango Kecil dan warga Kampung Masjid Segoleng. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.